Untuk berbicara tentang prosedur perceraian dalam tempoh pandemik COVID-19, kalau diikutkan mana dilema dan juga tekanan yang dialami sebaik pandemik COVID-19 menyerang dunia termasuk Malaysia pada hujung tahun lalu, sebenarnya telah mendatangkan pelbagai masalah termasuklah peningkatan kes perceraian di negara ini, mana difahamkan Mahkamah Syariah merekodkan sebanyak 90,766 kes perceraian di dalam tempoh Januari hingga Oktober pada tahun ini, dan daripada jumlah itu 10,557 atau 11.7% kes cerai melibatkan pasangan golongan warga emas yang berusia 50 tahun ke atas yang melibatkan 5,879 defendant dan 4,678 plaintiff. Mana plaintiff ni ialah pihak yang menuntut sesuatu di mahkamah lah. Jadi kita nak kongsi lebih lanjut lagi tentang plaintiff, defendant dan situasi perceraian ni dan juga prosedur yang dijalankan. Baik, namanya sudah pun kita sebut-sebut. Tadi saya pun macam nak bergaduh dengan Hani. Kita nak bercakap sebabnya sebab teruja nak memperkenalkan, nak menunjukkan kepada anda semua wajah tetamu kita. Hari ini betul-betul beliau akan bercakap tentang isu-isu berkaitan dengan syariah. Minggu lalu kita bercakap tentang apa ya? Saya lupa. Dia ada tulisan daripada yang ditulis oleh tetamu kita, Tuan Faisal kita. Assalamualaikum Tuan Faisaluddin. Waalaikumsalam Hani dan juga Andy. Ya. Wah, hari ini kita nampak kuning Itulah dia. Kita sekata. Seia sekata. Okay. Tapi itulah nak dapat seia sekata dalam hubungan suami isteri tu kadang-kadang susah bila dugaan tu datang, apatah lagi di tengah-tengah pandemik COVID-19 ni, Tuan. Betul. Tadi dengar apa yang kata Ustaz tadi kan? Tuan Asmawi. Berkenaan dengan topik doa seorang isteri. Kemudian tambah pula berkenaan dengan laporan di dalam media. Banyak terlalu banyak tempoh tahun ini. Jadi dalam perkara gini, tempoh PKP ni kita ingatkan untuk merapatkan lagi hubungan suami isteri kan. Bila tak bekerja, tak boleh ke mana-mana, nak bercuti pun susah kan. Banyak sekatan jalan raya. PKP pun macam-macam, ada PKP, ada PKPD, ada PKPB, macam-macam ya. Kemudian pihak Kementerian Kesihatan dan juga Keselamatan, Majlis Keselamatan Negara telah klasifikasikan ada kawasan merah, ada kawasan hijau, ada kawasan kuning. Jadi perkara-perkara begini mungkin juga memberikan sedikit tekanan kepada hubungan suami isteri kan. Maka lahirlah maknanya banyak jumlah yang telah dilaporkan perceraian. Tapi yang menyedihkan tu tadi tu yang umur 50 tahun ke atas ramai juga ya. Jadi dalam hal begini tuan-tuan dan puan-puan penonton semua seeloknya dalam tempoh PKP ni kita cubalah carikan titik kebersamaan carilah orang kata keserasian semula. Memang betul bila dah melalui tempoh perkahwinan yang mungkin agak lama, okey. Tapi kadang-kadang dalam tempoh tersebut juga mungkin ada berlaku salah faham. Ditambah apabila tidak adanya kerja, kena buang kerja, ada komitmen bulanan yang perlu dibayar, hutang dan sebagainya kan. Jadi dalam perkara-perkara ini mungkin ini juga menyumbang kepada naiknya jumlah perceraian dalam negara kita. Cuma bezanya adalah kalau tahun-tahun sebelum ini dengan tahun ini, tahun-tahun dulu dipanggil perjalanan operasi mahkamah tu macam biasa kan. Cuma pada tahun ini disebabkan kita dan juga seluruh dunia dilanda satu wabak yang diberi nama COVID-19 tak pernah kita jangka, tak pernah kita sangka tahun 2020 kan. Kita fikirkan dulu masa kita kecil kan Andy, masa saya kecil-kecil kan tahun 2020 saya ingatkan begini tapi rupanya Allah uji sebaliknya. Manusia boleh merancang tetapi Allah adalah sebaik-baik perancang. Jadi dalam hal begini macam mana operasi di mahkamah, macam mana puan-puan dan tuan-tuan, bukan saya nak galakkan perceraian ni, na'udzubillah min zalik, jangan bercerai. Tetapi kalau dah sampai peringkat macam tadi saya sempat berbual dengan seorang tenaga dalam RTM mengadu tentang masalah rumah tangga, dia macam mana nak buat sebagainya. Dalam hal sebegini sebenarnya ada SOP. Setiap mahkamah ni ada SOP-nya tersendiri dan mungkin jumlah kes nak didengar tu pun terhad jenis-jenis kes Cumanya bila ada kes, maknanya kita ada hasrat sebab kita dah tak boleh sabar. Kita dah macam mungkin akan mendatangkan mudarat kalau perkahwinan ini diteruskan. Mungkin ada elemen keganasan rumah tangga, mungkin ada elemen contohnya boleh memudaratkan anak-anak kita. Jadi kita kena buat permohonan di mahkamah Cuma nak buat permohonan ini saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua sebab sekarang ni zaman teknologi. Jadi sebelum kita pergi ke mahkamah, dapatkan maklumat dari
daripada contoh ya. Sekarang ni saya fikir boleh katakan semua penduduk dan rakyat Malaysia ada media sosial seperti Facebook ataupun ada tahu menggunakan internet sebagainya. Dapatkan maklumat daripada setiap laman-laman web Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sebagai contoh ataupun Mahkamah Syariah di setiap negeri. Hubungi mereka macam mana. Jangan terus pergi je. Hubungi dahulu macam mana waktu COVID ni dan juga apa dokumen-dokumen yang perlu dibawa. Contohnya sijil nikah dan sebagainya. Ada juga mahkamah yang perlu buat temu janji. Ada juga yang kena buat, orang kata, gunakan QR code ya. Kita buka laman web, kita scan di telefon buat temu janji secara QR code. Ada yang guna Google Meet ya ataupun ada Google Form yang perlu diisi. Macam-macam zaman sekarang ya. Tapi nak mudah katakan, maknanya walaupun dalam tempoh COVID-19 yang mungkin boleh membahayakan kesihatan kita, tetapi operasi di mahkamah masih diteruskan. Sebab itulah tujuan mahkamah ditubuhkan oleh pihak kerajaan, sebab nak bantu kepada rakyat yang memerlukan, pasangan suami isteri yang memerlukan. Mungkin waktu COVID itu terlapas ataupun sengaja melafazkan cerai kepada isteri. Jadi macam mana keadaan ni? Isteri mesti rasa, macam mana ni, nak duduk serumah lagi ke? Macam mana status saya ni? Apa yang perlu saya buat? Maka perkara-perkara begini perlu dapatkan pengesahan dan perlu dilaporkan kepada mahkamah. Cuma prosesnya agak sedikit berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab kita sedang dilanda dengan pandemik COVID-19. Tuan Faisal, saya ada terbaca satu laporan berita tentang salah satu inisiatif dalam kes perceraian ini adalah program perceraian fast track. Mungkin Tuan Faisal ada sedikit maklumat tentang itu, sebab bila cakap tentang fast track ini, mungkin yang kita bayangkan ada prosedur-prosedur yang mungkin digugurkan ataupun dipercepatkan. Bagaimana dia begini ya. Fast track ni sebenarnya begini, apabila pihak-pihak ni ialah semua orang tak semestinya nak bercerai dengan cara bergaduh tau. Ada yang memang bergaduh, ada yang konflik yang berpanjangan, berterusan, ada yang nak minta cerai sebelah pihak, sebelah lagi tak nak melepaskan, membangkitkan pelbagai alasan, cuba nak melengah-lengah. Tetapi ada pasangan yang betul-betul orang panggil genuine ataupun betul-betul mereka ni sangat faham, memahami ataupun profesional, tak apalah. Kita dah tak ada hubungan dah ni. Kita kena teruskan kehidupan untuk akan datang. Jadi kita berpisahlah dengan cara yang baik. Cara yang baik ataupun persetujuan bersama. Bila ada situasi sebegini, maknanya pihak suami dan pihak isteri dah berpakat untuk berpisah dengan cara yang baik, maka itulah wujudnya fast track tadi. Mana laporkan kepada mahkamah, kata kami nak buat permohonan perceraian bersama dengan cara yang baik. InsyaAllah biasanya dalam tempoh tak sampai 14 hari ataupun kalau ada kelapangan pada tarikh tersebut, mungkin ada hakim yang bertugas. Sebab mahkamah pun biasanya tak semua dewan dia akan buat rotation ya. Sebab dia nak kurangkan pendedahan kepada wabak COVID-19 ni. Tapi bila ada begini, mana lapor kepada mahkamah, isi borang yang sepatutnya bersama-sama, insya-Allah kalau ada rezeki boleh dapat hari itu juga selesai. Tapi mungkin dalam tempoh 14 hari boleh selesai. Itu usaha yang dibuat oleh pihak mahkamah dan pihak kerajaan untuk memudahkan rakyat ni. Jadi insya-Allah itu maksudnya. Tapi bukan kita nak galakkan bercerai dia. Jangan. Saya pun minta kepada penonton rakyat Malaysia, jangan bercerai. Institusi keluarga ni kita kena pertahankan. Walaupun ianya halal, tetapi ia ni perkara yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah SWT. Jadi begitulah ya keadaannya. Okey, dan bercakap tentang prosedur perceraian dalam tempoh pandemik COVID-19 ini juga, tadi Tuan ada menyebut kata macam ada prosedur-prosedur yang perlu dilalui yang mana perlu akan didahulukan sebab banyak kes-kes yang terpaksa dikurangkan jumlahnya kan. Jadi ramai dalam kalangan rakyat Malaysia mungkin bila melalui satu pergaduhan, perceraian, pertelingkahan dan sebagainya, mereka merasakan kes mereka itulah yang paling utama. Jadi kita nak tahu juga dari segi prosedur mana sebenarnya bila didaftarkan secara dalam talian perbuat permohonan, yang mana sebenarnya kes-kes yang akan didahulukan. Dalam hal ini adalah dia punya kata kunci semua ya berkenaan dengan faktor yang dipanggil atas dasar keterdesakan. Biasanya keterdesakan ni selain kes cerai yang ada melibatkan pukul, lafaz cerai, wali hakim. Ni wali hakim orang nak bernikah kan. Orang nak nikah pun tak boleh nak ditangguhkan. Dalam keadaan contoh dia tidak ada wali. Kemudian berkenaan dengan mungkin ada harta berkenaan dengan isu-isu faraid dan sebagainya. Cumanya kalau berkenaan dengan topik perceraian ni, katakanlah kita rasa memang kita punya
kes ni sangat perlu diputuskan dengan segera. Maka kaedah yang perlu dibuat, selain kita buat temu janji dan sebagainya, kita memang digalakkan untuk failkan dipanggil sijil perakuan segera. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak berapa kata familiar ataupun tak berapa biasa dengan perkataan ini. Tetapi boleh dapatkan maklumat ni daripada mahkamah. Sebab itu di awal tadi saya sebut, elok kita dapatkan maklumat terlebih dahulu daripada pihak mahkamah sendiri. Mungkin kita boleh gunakan dengan panggilan telefon. Tetapi saya faham kesian dengan pegawai-pegawai di mahkamah yang nak mengangkat telefon waktu COVID ni. Ramai sangat orang telefon. Bergaduh, pasal mengadu, macam-macam. Jadi mungkin telefon itu mungkin lambat sikitlah nak dapat kan. Jadi pilihan yang kedua, pergi ke laman-laman sosial, web ataupun laman rasmi kepada setiap mahkamah ni. Kemudian kita boleh buat temu janji secara maya begitu. Tapi di temu janji itu kena nyatakan dalam tu apa yang menyebabkan yang kes kita ni wajib dan perlu dipercepatkan dengan segera. Contoh telah berlaku lafaz talak 3. Contoh telah berlaku lafaz talak di waktu saya tengah mengandung. Macam mana ni status kita? Bukannya alim ulama, bukan semua orang tahu berkenaan dengan undang-undang dan hukum hakam. Jadi kena nyatakan dalam kita punya borang ataupun semasa telefon dengan pegawai mahkamah. InsyaAllah mereka akan bantu dan akan jawab dan akan pastikan kalau dia kata kes tuan ini kes yang mendesak dan perlu diberi kecepatan, kesegeraan, insya-Allah akan dapat tarikh yang segera. Jadi jangan risau, pihak mahkamah akan bantu sebaik mungkin. Saya percaya dengan perkhidmatan yang diberikan sebab saya sendiri menggunakan juga perkhidmatan di mahkamah dan juga ada kawan-kawan yang bekerja dan mereka sangat membantu waktu begini. Cumanya lah biasanya kalau proses di mahkamah dari segi jangka masanya daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang biasa kan. Tapi waktu COVID-19 ni pandemik disingkatkan kepada mungkin setengah negeri pukul 1 sahaja. Jadi 1 tengah hari daripada pagi sampai pukul 1. Kemudian jumlah mahkamah yang mendengar pun mungkin dikurangkan daripada 20 dewan mungkin 10 sahaja satu hari. Separuh dia tukar sebab kita tak nak ada wujud pula kluster mahkamah. Nauzubillah min zalik kan. Jadi kita tak nak, kita nak kena bantu frontliners ni. Kesian frontliner daripada bulan 3 sampai sekarang tak berehat kan. Jadi kesian mereka. Kalau kita boleh bantu sama-sama ambil inisiatif, kita bantu pihak kerajaan dan frontliner untuk mengurangkan orang kata COVID-19 ni, di samping menjaga kebahagiaan rumah tangga kan cantik kan. Tapi kalau tak dapat nak dielak, maka pilihan yang ada untuk mengelakkan kemudaratan, mudarat itu perlu dihilangkan dalam kaedah fiqh. Jadi kita pergilah ke mahkamah. Okey, insya-Allah. Ya, Faisal, cuma saya nak tahu kalau dalam tempoh pandemik COVID-19 ini adakah semua prosedur perceraian ini dilakukan secara dalam talian ataupun ada prosedur yang masih dilakukan secara bersemuka? Kerana mungkin untuk sesetengah pasangan individu nak pendengaran, dia nak bagi hujah-hujah dia tu mungkin kalau secara dalam talian ni rasa kepuasan ataupun tak dapat bagi sepenuhnya tu tak berbeza situasinya kalau kita bagi dengan secara bersemuka. Dan mungkin ada fikiran adakah judge bukan nak mempertikaikan hakim ni, adakah dapat benar-benar menilai situasi sebenar yang dihadapi oleh pasangan baik lelaki ataupun baik perempuan. Betul ya, sebab itu ya ada baik ada kekurangannya kalau gunakan dipanggil perbicaraan ataupun pendengaran secara maya. Secara maya ni mungkin yang pasangan sesuami di Kuala Lumpur, yang perempuan mungkin berada di luar negara ataupun di Johor ke jauh kan. Yang mendengar kesnya di Kuala Lumpur di dalam bangunan, mungkin dalam bilik. Jadi memang betul ya apa yang Andy katakan dan juga apa yang dialami oleh penonton-penonton. Maknanya kalau saya pun sebagai peguam, kalau nak berhujah ni saya lebih yakin dan lebih selesa apabila dipanggil face to face ataupun berhadapan dengan yang arif ataupun dengan kita punya opponent dan sebagainya. Sebab kita rasa benda itu lebih nampak telus, lebih sampai apa yang kita nak cakapkan. Tetapi walaupun bagaimanapun kita kena terima hakikat yang wabak COVID-19 ini adalah satu wabak yang melanda seluruh dunia dan kita kena terima ini budaya baru. Ini orang kata norma baru kan. Cumanya apabila ada pertikaian dalam perceraian, biasanya ianya tidak akan dijalankan secara perbicaraan maya ni. Sebab itu kebanyakan kes-kes yang ada perbicaraan ni mungkin akan ditangguhkan sehingga wabak COVID ini selesai ataupun kurang, sehingga PKP ini mungkin dijadikan PKPP, pemulihan ataupun langsung tiada, barulah dilaksanakan perbicaraan dalam kes maknanya betul-betul pihak ni bagi dia punya version dia, pembelaan dia, pihak ni apa tuntutannya. Cuma kalau untuk dipanggil persetujuan
tujuan bersama, bolehlah kita buat secara maya. Buat apalah kita nak bangkitkan perkara dalam kain dan sebagainya. Dah kata nak bercerai-cerai je lah. Tapi kalau yang macam Andy maklumkan tadi, mungkin ada isu-isu yang perlu kita ketengahkan. Yalah, mungkin isteri kata kita pukul dia. Tapi hakikatnya kita tak pukul. Ada saksi-saksi pula menyaksikan. Jadi perkara ni perlu perbicaraan. Jadi kalau perbicaraan secara maya ni betul. Pada saya memang ada baik, tapi ada sedikit kelemahan. Bagi saya yang pengamal pun saya rasa macam tak berapa selesa dengan maya ni kan. Macam kita nak mengajar anak murid, macam isteri saya mengajar anak-anak murid dia secara online, anak saya belajar dengan ustaz dan ustazah dan cikgu secara online, dan saya sendiri ada juga kadang-kadang dijemput oleh pihak universiti mengajar dan menyampaikan kepada anak-anak murid kan yang berada di kampung, di rumah masing. Kadang-kadang bila kita bercakap depan skrin monitor ni, dia rasa macam tak sampai. Kadang-kadang bila kita macam ni kan, seronok kita boleh ada macam interaksi yang bagus. Kita boleh nampak gaya badan macam mana kan. Faham saya betul-betul sebab bila sedang maya ni itulah cabarannya. Nak pula kalau kawasan masing-masing tu kadang-kadang dia punya signal tak berapa ni kan. Kita tengah cakap ni dia macam banyak tersekat-sekat. Betul. Jadi memang ramai orang pula ada saksinya, semua nak kena set up dan sebagainya. Ya, betul. Tapi inilah dipanggil cabaran ataupun budaya baru, norma baru yang kita perlu dan wajib kita absorb ataupun kita amalkan. Sebab ini zaman dah berubah. Dulu mana ada handphone, dulu guna telefon begini. Sekarang dah guna handphone. Sekarang handphone pun anak-anak tak apa nak guna sangat. Dia dah guna sistem lagi canggih macam-macam. Sampai saya sendiri pun dah tak boleh dah nak catch up Google Meet-nya, Google Form-nya, Google Presentation, macam-macam semuanya guna tu. Macam-macam ni betul. Tapi itulah hakikat dan juga cabaran yang perlu kita hadapi. Cuma saya faham bagi pasangan-pasangan yang dah umur 50, 60, 70, apalah daya mereka kan. Kata orang Perak kan, apalah daya mereka kan, nak guna telefon pun tengok dekat, tengok jauh, nampak kabur. Jadi nak tak nak dia perlu juga hadir ke mahkamah untuk buat orang kata perceraian, untuk dengar depan hakim, untuk menyatakan apa yang dinyatakan. InsyaAllah mahkamah masih lagi beroperasi, cuma dalam SOP yang baru, dalam norma yang baru. Jadi jumlah kes pun dikurangkan. Nak datang macam masuk RTM ni pun orang kata Andy kena scan dulu, kena ambil suhu, kena tulis nama. Sebab apa tujuannya? Sebab kita nak jaga keselamatan dalam negara dan kita tak nak orang lain menjangkiti kita ataupun kita dijangkiti. Begitu jugalah dalam keadaannya di dalam mahkamah. Cumanya dalam kes sekarang ini yang topik yang kita bincang perceraian waktu COVID ni kan. Saya sedih bila dengar apa yang Hani maklumkan tadi di peringkat awal, berpuluh ribu daripada bulan 1 sampai bulan Oktober. Kalau sampai bulan Disember ni, ya Allah, mungkin bertambah lagi kan. Tapi itulah hakikat dan lumrah dalam hidup. Ada perkahwinan, ada juga perceraian. Ada yang hidup, ada yang meninggal dunia. Ada penyakit, pasti satu hari nanti dia akan hilang. Jangan putus asa dengan Allah SWT. Kita banyakkan berdoa. Mudah-mudahan Allah akan hilangkan wabak COVID-19 ini dengan segera. Negara kita kembali pulih, ekonominya dan juga urusan di mahkamah pun dipermudahkan selepas ini. Dan Faisal, secara ringkas sebelum kita berakhir, kita dah bagi tahu sedikit maklumat kepada para penonton mengenai prosedurnya. Tadi pada awal bicara, Tuan Faisal ada kata untuk menyelesaikan masalah ini cari titik persamaan, keserasian. Bagaimana sebenarnya untuk kita mencari titik persamaan yang bagaimana? Kalau dah benjol, kata kalau dah suka tu kan, suka sangat, semua nampak baik. Yang kelemahannya pun semua wangi kan, yang busuk pun wangi, yang kelemahannya jadi nampak cantik. Ni bagaimana bila dah tak suka tu? Betul. Sebenarnya bila dah tak suka tu, cantik macam mana pun, ataupun orang kata bubuh bedak tebal macam mana pun, bubuhlah minyak wangi macam mana pun, tetapi bila dah tak suka, kita dah hilang, maknanya bukan hilang waras, kesabaran kita tu dah sampai peringkat terakhir, maka gunakanlah jalan yang sepatutnya, yang dibenarkan oleh hukum dan juga oleh undang-undang. Jangan kita gunakan kita punya undang-undang sendiri. Contohnya itu yang dilaporkan dalam akhbar, kita memukul isteri, mendera anak-anak dan sebagainya, tolak. Jadi apabila kita nak ambil
ambil isteri kita tu dalam keadaan yang baik ya. Kita ambil dia dengan cara yang baik, yang terhormat. Jadi kalau kita dah tak ada hati dan kita tak boleh teruskan perkahwinan, maka lepaskan dia juga dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik ya. At-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Ambillah anak isteri kamu ni dengan cara yang baik. Kalau kamu tak suka, kata Allah SWT, lepaskan dia dengan cara yang baik juga. Jadi begitulah keadaannya tuan-tuan dan puan-puan, waktu PKP ni cari titik persamaan, jatuh cinta balik, ingat balik situasi-situasi dulu, walaupun isteri kita dah tak tegang dah pipinya, suami kita macam kita pun dah tak lalu dah, lutut sakit, pinggang sakit, perut ke depan macam tu juga saya tu. Isteri saya kata pagi tadi, abang pakai baju Melayu ni kenapa? Oh, nak pergi ke RTM. Oh, RTM hari ni. Tapi abang tak elok dah pakai baju Melayu. Sebab apa? Perut ada naik. Aduh, tak apalah. Yang penting isteri saya kata dia masih lagi menyayangi saya. Cari titik persamaan ya. Doakan kita semakin bahagia kan. Sebaik cakap pergi RTM, kau cakap pergi menikah lagi. Oh, menikah lagi satu tu. Saya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oi, pandai tu ada. Okey, baik. Seronok sebenarnya dengar tadi ada satu kata-kata jatuh cinta semula, ialah kita cuba untuk jatuh cinta semula buat kali kedua pada orang yang sama. InsyaAllah. Ya, dia macam sukar mungkin untuk memaafkan, tapi memaafkan tu lebih baik daripada kita memakan hati dan simpan dalam-dalam. Tapi bila dah tak ada titik aku kata tu penyelesaian, tak suka tak apa, tapi lepas tu kita kena jagalah aib sesama sendiri. Betul. Buruk-burukkan jangan buruk. Banyak macam tu dah putus buruk-burukkan pasangan. Jangan begitu. Baik, kita ucapkan banyak terima kasih pada Tuan Fazrul Yusof, Peguam Syariah kita bersama kita. InsyaAllah ada ruang masa lagi kita akan bincang perkara-perkara yang lain pula lepas ini. InsyaAllah. Okey, baik.